أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله، افتح علينا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتحا قريبا. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المصنف قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. وزيد قام أبوه. Gitu. Baca. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف ونفعنا به بعلومه في دارين آمين رب العالمين. وزيد قام أبوه، هذا مثال للخبر إذا كان جملة فعلية. وإعرابه زيد مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة، وقام فعل ماض، وأبو فاعل مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة. وأبو مضاف والهاء مضاف إليه مبني على الضم في محل جر. والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ. وزيد جاريته ذاهبة، هذا مثال للخبر إذا كان جملة اسمية. وإعرابه زيد مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة، وجاريته مبتدأ مبتدأ ثان مرفوع بالضمة الظاهرة، وجارية مضاف والهاء مضاف إليه مبني مضاف إليه. مضاف إليه مضاف إليه مبني على الضم في محل جر. وذاهبة خبر المبتدأ الثاني مرفوع بالضمة الظاهرة، والمبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول. والرابط بينهما الهاء من جاريته. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wa Zaidun qama abuhu. Kita nak bicara masalah apa ni? Kita nak bicara masalah khabar ghairu mufrad. Kita ada 4. Ja, majrur, zaraf. Lepas tu lagi? Ja, majrur. Lepas tu fi'il fa'il. Lepas tu mubtada' dengan khabar. Tu dulu. Ni kita dah bicara masalah mubtada' serta khabarnya. Ni. Wa Zaidun qama abuhu. Bermula Zaid itu berdirilah oleh bapanya. Ini dipanggil fi'il serta fa'il dia. Dan ni mubtada' serta khabar. Dia panggil mubtada' serta khabar. Ni. Dia panggil jumlah di sini. Dia panggil jumlah. Kata dia, haza. Bermula ini. Ini apa? Bermula ini qauli musannif. Zaidun qama abuhu tu lah. Bermula ini ni. Bermula ini perkataan perkataan musannif. Zaidun qama abuhu. Bermula ini ni. Misalun lil khabari. Ialah misal bagi khabar. Hal keadaan khabar itu hasilan. Jumlah iza kana. Jumlah iza kana. Kait pada khabar tu, jumlah tu jadi hal pada kata khabar. Jumlah tu jadi hal pada kata khabar. Hal keadaan khabar itu iza kana jumlatan fi'liyatan. Apabila adalah ia khabar itu jumlah fi'liyah. Iza tu dipanggil iza taqidiyah. Dia nak kait. Dia panggil iza tu iza taqidiyah, bukan iza syartiyah. Iza taqidiyah. Tu. Habis itu. Maka bila dikatakan khabar ni, ini dipanggil jumlah fi'liyah. Sebab apa? Khabar tu dipanggil jumlah. Khabar jumlah fi'liyah. Sebab tersusun di antara fi'il dan fa'il. Qama abuhu. Nampak tak? Qama abuhu. Sebab tu rabitah dia akan datang tu mana? Mana yang mengatakan dia tu khabar? Sebab rabitah dia iaitu hu. Domir hu. Itu rabitah di antara mubtada' dan khabar. Kalau tak ada rabitah hu tu, dia tak jadi khabar. Kalau dia kata Zaidun qama abu, tak jadi. Dia tak boleh gitu. Nampak tak? Dia rabitah dia, pengikat dia tu, tambatan dia, penambat dia tu mesti ada hu tu. Nanti depan akan datang dibahas. Akan datang jauh lagi tu. Habis. Wa i'rabuhu, dan bermula i'rabnya, i'rab bagi kata qaul musannif. Zaidun mubtada'un. Zaid tu ialah mubtada'. Lagi pula marfu'un bil dhammati az-zahirati. Lagi pula dirafa'kan akan dia, akan Zaid itu rafa' raf'an mu'allaman bil dhammati. Akan sebagai rafa' yang dibuat alamat dengan dhammah.
Dhammah mana? Az-zahirati sifat pada dhammah. Yang zahir ia dhammah. Kemudian kata waqama dan bermula lafaz qama. Dan bermula lafaz qama tu fi'lun madin. Ialah fi'il madi. Wa abu dan bermula lafaz abu fa'ilun. Ialah fa'il. Lagi pula khabar kedua. Marfu'un bil wawi. Dirafu'kan akan dia akan. Abu tu dengan waw. Ha. Sebab apa boleh rafu' dengan waw? Ha. Sebab apa boleh kata abu tu rafu' dengan waw? Ha. Wa inna ma kana abu. Ha. Wa inna ma kana lafzu abu tu marfu'an bil wawi li'annahu. Kerana sesungguhnya abu itu minal asma'il khamsati, sebahagian daripada isim-isim 5. Min tu min apa? Ustaz Nuzul? Min apa? Ba'diyah tabi'i. Min tabi'i. Mana kaedah kita min tabi'i? Tahu mana kata min tabi'i? Apa dah kaedah? Ha? Tahu mana kata dia tu min tabi'i? Ha. Hmm, Ha. Tahu mana dia tahu lah sebab saya terjemah. Macam tu. Tu senang kalau saya terjemah tu. Tahu mana kata min tu min tabi'i? datang alif lam tu yang belakang tu. Ha? Macam mana nak tahu kata min tu min tabi'i? Saya suruh cakap bahasa Melayu, bukan kaedah bahasa Arab. Tak apa, kaedah bahasa Melayu tak apa dah. Tak ingat. Nak faham bahasa Melayu je, bukan tu kaedah bahasa Arab. Macam mana boleh kenal nak min li tabi'i? Wa minan nasi man yaqulu amanna. Tu. Dah belajar dah ni dah tasih. Alif lam tu rasanya. Alif lam. Tahu tak Oh. ingat. Masuk alif lam je min tak li tabi'i. Maksudnya kalau jumpa lepas ni, bila min lepas tu alif lam, min li tabi'i begitu. Confirm. Jangan salah, ini kan jumpa mana kan. Ha? Tu apa? Ha. Ini tak berikan hari tu apa yang memungkinkan apa yang memungkinkan memasukkan ba'du pada lafaz tersebut, maka tu minta tabi'i. Hai. Mana tu? Masih tak faham tu. Macam mana nak kenal tu? Nak kenal min tabi'i tu. Rasa pelik kat tu. Nak masuk yang mana? Masuk tanda ilam. Ni mesti ada tanda dia. Dalam tasrif pun ada, tapi dia tak sebutlah kaedah. Tapi dia bagi pecaman. Bahasa Melayu tak apa dah. Sebab majrur bagi min itu majrur bagi min itu dikatakan berbilang. Bila ada berbilang, maka kita katakan min li tabi'i. Itu dalam bahasa Melayu je. Kaedah kita kalimatun min, minhu. Kalimatun min au minhu au minha. Idza kana majruruha muta'addidan kana litab'idi. Itu dia. Tu kita beritahu dulu dah. Kalimatun min. Bermula kalimah min. Minhu au minha. Idza kana majruruha muta'addidan. Apabila adalah majrur baginya, bagi min tu. Kena sini apa majrur bagi min? Iaitu asma' khamsah. Muta'addidan, berbilang. Berbilang tak? Berbilang sebab asma' tu jamak. Wa minan nas. An-nas tu banyak tak? Banyak. Bukan seorang. Dia tak sebut wa minal insan dalam Al-Quran. Dia sebut wa minan nas. Dia tak sebut wa minal insu. Dia tak sebut. Tu dia. Dia. Kana majruruha muta'addidan.
Ha. Idza kana majruran muta'addidan kana litab'idi. Nescaya adalah ia kalimatun minhu au minha itu maudu'atan litab'id, dihantar bagi makna tab'id. Sampai situ. Tu kena perhati, kita nak baca perhati je. Saya nak terjemah min tu dengan mana setengah, sebahagian. Bukan semua daripada. Semua jumpa min ni daripada. Ya betul, min ada banyak. Ada min ta'liliyah. Ada min ibtida'il ghayah. Kita ngaji dulu Ustaz Zul. Min ibtida'il ghayatil makan. Min ibtida'il ghayatil zaman. Di situ. Qala al-musannif rahimahullah. Sebab apa boleh kata fa'am abu tu jadi marfu' dengan waw? Li'anna aba. Nah, minal asma'i. Adalah ia kainun. Adalah ia minal asma'il khamsati. Daripada isim-isim 5. Daripada isim-isim yang 5. Baik, kita tanya. Al-khamsati tu nak i'rab jadi apa tu Ustaz Zul? Jadi tu lah Apa tu? mudhaf ilaih pada ayat ilaih lah. Mudhaf ilaih. Bukan sifat pada asma. Isim-isim yang sifat pada asma. Nak sifat pada asma boleh ke tak? Di Tak siapa boleh. tu? Al-Khamsah tu? Tak boleh. Betul? Tak bagi boleh macam mana? Zata khamsati. Minat asma'i zata khamsati. Tak ada tu. Zati khamsati. Zati ke? Ni syahadat ni. Zu Dia kena khamsati. takwil. Zu khamsati. Dia kena takwil bagi mausul bagi khamsah tu. Isim-isim yang mempunyai 5. Yang mempunyai 5. Tak kena yang mempunyai 5. Dia khamsah tu dia kena takwil. Dia khamsah tu nak takwil. Dia nak takwil isim mushtaq tak boleh. Lalu dimasukkan mausul dia. Lalu dia hazafkan. Tak apa. Lalu dia hazafkan muta'alik. Muta'alik bagi dia. Serta sifat bagi asma'. Kena takwil. Kita sama-sama takwil lagu mana? Al-asma'i al-ma'dudati ilal khamsati. Tu muta'alik tu rujah tu. Isim-isim yang dibilangkan kepada 5. Kepada 5. Al-asma'i al-ma'dudati ilal khamsati. Tu. Kalau buat tu khamsati tak boleh. Dia jadi kalau tu dia tak sah tu. Dia masuk kata al-asma' isi-isim. Takkan za tu nak jadi sifat bagi asma'. Takkan dia nak kata sifat bagi asma'. Dia berada kena isim mana? Yang isim yang 5. Maksudnya isim yang dibilangkan kepada 5. Mungkin isim yang 5. Kalau isim yang 5, biar al-asma' al-khamsati terus. Tak payah takwil dah satu. Ini yang sama-sama kita, kalau biasa kita takdir itulah. Habis. Wa abu mudhafun. Dan bermula lafaz abu tu mudhaf. Lagi pula wal ha'u mudhafun ilaihi. Dan bermula lafaz ha' tu, waw tu semua wa istinadil bayan lah. Tak betul Waw tu semua wa istinadil bayan. Berhati tengok.
Dan bermula ha itu ialah mudhafun ilaih. Atau lagi pula mabniyun ala dhammi. Lagi pula dibinakan akan dia akan ha itu di atas dham. Uh, dibinakan di atas dham. Lagi pula dia duduk pada tempat apa? Kainun. Kainatun adalah ia fi mahalli jarrin. Dia duduk pada mahal jar. Hu tu, hu. Nampak tak? Abu, hu. Hu tu bina di atas dham. Sentiasa dibina di atas dham. Dan dia duduk tu di mahal jar. Tempat dia tu duduk tempat jar. Nampak tak? Habis. Wal jumlatu dan bermula jumlah. Hal keadaan jumlah itu kainatan yang adalah ia jumlah itu minal fi'li wal fa'ili. Daripada fi'il dan fa'il. Mana fi'il dan fa'il? Qama abuhu tu. Tak betul. Ha. Fi mahalli raf'in. Khabarul mubtada'i. Ha. Jumlah daripada fi'il dan fa'il. Jumlah yang hal keadaan jumlah itu daripada tempat raf, daripada fi'il dan fa'il itu ialah fi mahalli rafin kainun. Kainatun adalah pada mahal rafa'. Lagi pula dia tu khabarul mubtada'i. Dia i'rab jadi khabar bagi mubtada'. Habis itu. Wa zaidun jariyatuhu zahibatun. Ni kata. Ni kata. Ni perhati ni. Ni nama rabitah ni. Dan bermula zaid itu jariyatu. Dan bermula hambanya, hamba zaid itu zahibatun. Pergilah ia. Itu tak apalah terjemahan. Tu tengok sendirilah kan. Haza bermula ini qauluhu. Qaulul musannif. Misalun lil khabari. Ialah misal bagi khabar. Iza kana jumlatan ismiyatan. Iza nak i'rab jadi apa? Ustaz Nuzul. Ya Ustaz Nuzul. Tak, ni baru sebut ni. Bukan tadi dia tu. Iza itu kat i'rab tu nama dia. Nama lain, i'rab lain. Jumlah di antara iza kait tadi tu serta isim kana dan khabar kana tu i'rab dia keseluruhan tu jadi hal pada kata khabar. Hal kauni, hal keadaan kana khabar itu Salah tulis lain tadi. Tak salah tulis ingat jumlah belakang tu jadi hal. Hal keadaan hal keadaan khabar itu iza kana jumlatan ismiyatan. Apabila adalah ia khabar itu jumlah ismiyah. Apabila dia katakan dia tu jadi jumlah ismiyah. Apa maksudnya? Kenapa jumlah tak ismiyatan tu kan? Kan dia datangkan ta tu bukan muannas kan? Yang mana? Jumlah tak ismiyatan. Tak muannas ke? Dia panggil tak muannas ke tu? Bukan tak muannas kan? Tu tak apa? Tak mufrad lah. Dia panggil tak apa tu? Tak mufrad. Panggil tak mufrad? Tak tahu. Tak apa? Tak mufrad lah. Dia panggil ta'ilil wahdah. Tak apa? Ta'ulil wahdah. Ta'ulil wahdah. Tak mufrad kan? Tak mufrad. Tapi orang tak panggil tak mufrad. Gelak kat orang nanti. Kalau orang dengar kata tak mufrad, dia tak panggil ta'ilil wahdah. Tak sebab masa belajar kafiah tu dia sebut tak mufrad. Tahu mana? Masa belajar kafiah tu dia sebut tak mufrad, dia tak sebut ta'lil wahdah. Tak tahu tak mufrad.
Tapi ta tu menunjuk di atas satu. Syajaratun. Okey. Kalimatun. Betul. Macam kalimatun. Kalimatun qaul mufradun. Bukan ta mu'annas. Ini ta lil wahdah. Ta menunjuk di atas satu. Ismiyah tu, ia tu apa? Ya nasab lah. Ya nasab ke? Ada ya nasab. Ya apa tu? Apabila adalah ia yang khabar itu jumlah ismiyah. Jumlah yang bangsa ismiyah. Jumlah yang Ha? bangsa isim. Ha? Jumlah yang bangsa isim. Jumlah yang masih isim. Ialah nisbiyah. Tak, ya apa panggil ni? Bukan yang nisbiyah lah. Ha? Ya masdariyah ke? Ya apa ni? Ya nisbiyah. Macam mana takdir dia? Ha. So kalau nak baca kat orang tak cakap itu, okey jumlah tu ya tu yang sebab tu biar gitu. Tak boleh kan takdir. Dia nak ngajar orang dia tak boleh gitu. Okay. Jumlah tu jumlah ismiyah. Okey, ya tu yang nisbah. Dia panggil ya tu yang nisbah, bukan nisbiyah ya. Oh, ya Kalau nasab. nisbiyah tu nasab. Oh, Nisbiyah tu ya. kalau esok katanya ya tu yang nisbah. Lepas tu kita yang nisbah dah habis. Dia tak boleh dia kena takdir. Kalau orang dah sebut kena sebut habis. Lagu mana takdir? Tak Tak tahu. Nuzul. Tak tahu. Dah tanya dah. Baik kali jumpa dah ni. Yelah. Tak. Apabila adalah ia khabar itu jumlatan ismiyatan ay jumlatan mansubatan ilasmin. Jumlah yang dibangsakan, jumlah yang disandarkan kepada isim. Uh, Habis itu. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya i'rab bagi qauluhu tu. Qaul musannif. Zaidun mubtadaun. Bermula Zaid itu ialah mubtada. Lagi pula marfu'un bidhammati zahirati. Lagi pula dirafakkan akan dia akan Zaidun itu dengan dhammah. Tu dia. Hmm. Lagi pula. Sebab tu dia. Berarti dia masuk kaedah apa ni? Baik. Haza misalun lil khabari. Idza kana jumlatan ismiyatan. Habis itu. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya Zaidun mubtadaun. Lagi pula marfu'un bil dhammati az-zahirati. Habis itu. Wa jariyatuhu ni. Ni mubtada kedua ni. Kita akan jawab ke apa? Al-kalamu huwa lafzu al-murakkabu. Al-kalamu huwa lafzu. Dia kata wajariyatu dan mula jariyatuhu tadi tu, lafaz jariyatuhu tadi mubtadaun sanin. Dia baca mubtadaun sanun tak betul eh? Dia baca mubtadaun sanun tak kena. Dia sifat mausuf. Dia bukan idhafat situ. Tapi kenapa baca sanin? Sebab tu ya tu haraf ilat. Uh, Dia tertengah baca saniyun. Tak boleh baca. Lidah harap jadi berat. Ya.
Dia sikal. Dia ta'azur. Dia kenapa? Ta'azur lisikali. Kerana berat. Berat nak sebut kalimah tu. Lagi pula, ni tak ada payah baca terus lah. Lagi pula, marfu'un bidhammati zahirati. Lagi pula, rafu' dengan dhammah yang zahirah. Habis. Wajariyatun mudhafun walha'u mudhafun ilaihi. Lagi pula, mabniyun ala dhammi fi mahalli jarrin. Pada mahal jar. Wazahibatun. Dan mula zahibah tu khabarul mubtada isani. Nampak tak? Dia kata khabar bagi mubtada yang kedua, bukan bagi mubtada yang pertama. Sebab tu kita tanya Zaid tu mubtada yang pertama. Jariyah tu mubtada yang kedua. Zahibah tu khabar bagi mubtada yang kedua. Jumlah di antara mubtada kedua dan khabar bagi mubtada yang kedua tu jadi khabar pada kata Zaidun. Nampak tak? Tu cara dia. Dia tak ada berbelit pun. Tapi cuma dia dah bagi tahu kaedah sini dah. Apa yang kita belajar sebelum ni semua dia akan sebut. Apa ni? Dia ada cara tak Ustaz? Maksudnya nak kenal yang tu jadi mubtada kedua. Maksudnya kalau baca tu macam nak kenal lah di mubtada kedua. Dia tengok kalau ada domir rabitah. Hu tu ke? Hu tu. Kalau nak baca wazadun jariyatun zahibatun tak boleh. Kalau kata tak ada domain Robito kan macam kat belakang-belakang tu kan tak ada domain Robito. Contoh? Mana? Ni kan macam mana mubtada'un tsanin marfu'un bi dhammati. Marfu'un tu tak ada waw, tak ada domain Robito pun. Marfu'un. Marfu' tu kan khabar bukan i'rab mubtada kedua. Tu khabar kan? Oh, silap ni. Kat ni. Tak ingat kat belakang. Sebab dia khabar tu. Dia tak boleh jadi lagi mubtada kedua. Itu khabar yang kedua dia berbilang. Khabar sah berbilang. Tengok. Tengok depan tu nanti dah bahas. Habis. Dia kata wa zaimatu khabarul mubtada'i as-sani. Lagi pula marfu'un bil dhammati az-zahirati. Habis. Wal mubtada'us sani. Ni tengok. Dan bermula mubtada' yang kedua. Wa khabaruhu atau pada mubtada sani. Lagi pula dan khabar yang kedua. Dan khabarnya khabar bagi mubtada' yang kedua tu. Wa khabaru ini wa khabarul mubtada' is-sani. Itu tu khabar pada kata mubtada'. Khabar mubtada' tu jadi khabar pada kata al-mubtada' sani. Tahu tak? Lagi pening ni. Khabarul mubtada' jadi khabar bagi al-mubtada'. Ialah khabarul mubtada'il awwali. Ialah khabar bagi mubtada' yang pertama. Tengok. Mubtada' yang kedua dan khabar mubtada' yang kedua tadi tu dia jadi khabar bagi mubtada' yang pertama. Ajarana berarti. Warabitu. Macam mana kita nak kenal? Mana rabitah dia? Wa istinal bayan tu. Warabitu bainahuma. Dan bermula rabitah. Pengikat. Pertambatan. Bermula perkara yang menambatkan. Bainahuma. Ay bainal mubtada'il. Bainal mubtada'il awwali. Wa bainal mubtada'il sani. Mana dia? Ialah al-ha'u ialah lafaz ha'. Lafaz ha' tu. Kalau nak panjang boleh. Warabitu bainahuma ay bainal mubtada'is sani wa khabarihi. Lepas tu ma'a khabarul mubtada'i al-ha'u tu panjang. Pendek lah tak disebut khabaru tak apa.
Ialah al-ha'u. Ialah lafaz ha'. Ha' mana? Hal kerana al-ha' itu kainat adalah ia min jariyatihi, daripada lafaz jariyatihi. Domir hi itulah rujuk. Eh? Eh? Kalau sebut bainahuma boleh. Ini baina mubtada awal wa khabarihi senang. Situ tak apa, situ nampak. Ha? Ha. Habis itu. Wallahu a'lam. Jumpa pula Ustaz, awak. Ya, ya. nak tanya Ustaz yang wa zaidun jariyatuhu zahibatun tu, kalau dari segi maknanya wa zaidun jariahnya telah pergi saya. Dari segi makna dia lah. Makna ayat tu. Zaidun tu jariah tengah pergi. Ha, ya. Kenapa Hamba dia dia tak tengah pergi. terus, kenapa dia tak terus jariah Zaidun tu telah pergi. Dia berpusing terbalik pula. Dan dia kan nak cerita pasal mubtada, dia nak ada rabitah. Dia nak bagi pertanyaan. Dia kalau kita sebut jariah tu, kalau kita sebut jariah tu, kita kata hamba Zaid. Kita pergi, tak ada hasil lah mak dia nak kita mubtada tu. Dia tak ada hasil lah mubtada yang kedua tu. Kita boleh sebut, bermula, kalau kita cakap, hamba Zaid itu sedang pergi. Dia tak ada hasil lah hamba Zaid. Dia kalau kena sebut dulu Zaid. Zaid tu, bermula hamba Zaid tu, pergilah ia. Jadi ada hu tu. Kalau nak kata, kalau tak ada nama Rabitah, baik sebenarnya hamba Zaid itu jariyatu Zaidin zahibatun. Jadi tak ada hasil situ. Tak ada hasil dalam kita punya bab ni, tak ada lah. Boleh buat ayat gitu, tapi jadi tak lengkap lah dengan sebab kita belajar khabar mubtada ni. Dia tak adalah nak bezakan mana jumlah fi'liyah, dia tak ada. Jadi dia ini masuk dalam dia punya kaedah dia. Yaakob dia tak boleh kita kata kenapa tak boleh cakap gitu, ada. Ni masuk dalam kaedah. Dan ni tu tak boleh nak kata apa dah, sebab dia kaedah dia gitu. Jadi kaedah dia tu ada jar dan majrur zaraf. Kemudian dia ada fi'il, fa'il, mubtada serta khabar dia. Jadi dia dah masuk dalam tu sekali. Package dia begitu. Package dia begitu dah. Ibarat dia kalau orang nak pergi Mekah tu, package dia tu sekali dengan ni, sekali dengan ni. Dia dah siapkan makan ni. Lepas tu kita bertanya, kenapa tak buat ambil makan yang ni, kan senang. Dia dah package gitu dah, tak boleh buat apa dah. Ibarat dia gitu lah. Package dia gitu dah. Kalau tak buat package tu, dia tak ada hasil maksud dia lah. Dia tak hasil maksud gitulah. Tapi kedua-dua ayat tu boleh lah Ustaz ya. Kedua-dua ayat tu boleh lah. Ya. Cuma ni sebab dia nak terangkan mubtada khabar je lah. Tapi kalau ayat yang pertama tadi boleh jugalah. Dia sebab memang kita nampak benda ni mudah. Dia kalau dalam ayat dalam Quran tu, jumlah macam ni dia ada rabitah dia. Atau jadi payah tu. Dia nak kenal, ada dalam Quran, bukan tak ada. Sebab ni sebut ni, dia ada tujuan dia. Ini dalam segi nahu macam tu. Dari segi balaghah lain pula. Dari segi balaghah dia nak, sebab apa dia datangkan nama rabitah? Siapa dia datangkan Zaid dulu? Kenapa tak buang Zaid tu, ambil rabitah? Dia ada pula tu. Dia ada sastra kat situ lah. Tu Haji Eko. Dalam ilmu ma'ani tu. Ni masuk dalam ilmu ma'ani ni. Kalau semata-mata nahu, takat tu je. Tapi kalau kita nak kaji lagi, kenapa dia datangkan dengan Zaidun? Kenapa datang Zaid? Itu dia memberi faedah lain pula. Faedah hasar pula. Dia nak beri faedah hasar, nak tunjuk Zaid tu sebenarnya. Hamba bagi Zaid tu. Habis. Maksud mudah-mudah. Ya, kok maksud tu semua orang tahu. Zaidun jadi tu. Tapi kita nak i'rab, bagi i'rab tu payah. Tu jadi orang payah sikit benda tu lah. Habis itu. Wallahu a'lam. Jumpalah wallahu a'lam lah dah. Tak nuzul. Apa ni? Bainahuma tu baina mubtada awal dengan khabar ke baina mubtada awal dengan mubtada sani? Dia nanti tak. Bainahuma warabitu dan rabit bainahuma di antara kedua-duanya. Ini tulis. Ini bainal mubtada'il awwali
Lepas tu wa khabarihi terus. Dan khabarnya. Nanti. Wa khabarihi dan khabarnya. Khabar bagi mubtada yang pertama. Ya betul. Sebab kalau nak buat panjang, baina mubtada awali wa mubtada tsani wa khabari. Ambil situ khabari terus. Kalau nak panjang je ni. Bainal mubtadil awali. Oh, tu tak kena. Dia ambil wa khabari terus tak? Sebab dia jadi khabar mubtada awal tu. Khabar mubtada awal tu kena pada jumlah dia antara mubtada tsani dan khabar wa khabar dia. Jadi kita buat pendek kan Ustaz Zul. Bainahuma ay bainal mubtada'il awwali wa khabarihi. Dapat tu Haji Yaakob. Domain tu payah je aku nak rujuk mana. Ni kalau domain ni bukan semua orang boleh nak rujuk domain payah. Ni. Kalau cuba orang baca dia terjemah Haji Yaakob, mesti tak dapat. Warabit tu kalau katakan orang tu tak ada dia tak faham Arab Dan rabit di antara kedua-duanya. Lepas tu kita tanya, apa antara kedua-duanya? Kalau saya lah, saya akan tanya. Kalau orang tu mengajar saya, bainahuma di antara keduanya. Apa di antara kedua-duanya? Tengok dia nak jawab macam mana. Payah tu je kok. Nak rujuk tu. Ini rujuk mudah lah. Domain tu. Tapi kalau orang yang tak biasa, Robit pengikat di antara kedua-duanya. Apa dia? Kedua-duanya. Nak jawab lagu mana? Ini tempat payah. Domain nak takdir. Takdir pun payah. Kalau tak takdir, la fahimat himaru. Nascaya faham oleh dongki. Nampak Nampak betul-betul kalau lah laulah hasfut takdir, kalau tak dihazahkan takdir, himar pun boleh faham. Kata ulama nahu. Wallahu a'lam. Apa wallahu a'lam? Ni kita dah bagi tahu dulu dah Ustaz Nuzul. Tak mau main dah. Apa dia? Ngangguk. Kalau tanya sekali. Duk ngangguk dah. Dah wow tu dia ada sama ada pun. Buat apa istiqlal dan nahwiyin pun boleh. Ataupun satu lagi dia jawab. Jawab. Ada orang jawab Dia lah. Kita cari dah. Cari dah. Jumpa Allah Alam setiap hari. Jumpa kat kitab mana. Wallahu Alam. Wa'atof. Wa'atof. Kalau istinah boleh ke tak? Istinah dan nahwiyin. Boleh? Bila dua. Wa'atof atau apa? Atof kepada sesuatu yang mahzuf. Atfun ala mahzuf. Ala mahzufin. Atfun syai'in mahzufin. Haza ma zakartuhu bihasabi ilmi wal fahmi. Wa fahmi. Bukan wal fahmi. Wa fahmi. Ya, wal fahmi. Wa fahmi. Jadi, itu takdir dia ada satu lagi. Dipanggil haza. Kalau waw tu wa istinah. Kalau kita kata waw tu atau pada satu yang mazhuf, boleh juga kita kata haza az-zahiru indi. Bermula ini yang zahir di sisi aku. Apa haza? Min awal kitab ila ila takriru fi awali babil mubtada'i wal khabari ila huna. Ataupun takriru min qaulil babil mubtada'i wal khabari ila huna. Menghuraikan daripada awal bab takrir. Takrir ni huraian. Menghuraikan daripada awal bab mubtada wal khabari dan khabar ila huna kepada sini. Itu tu a'lamu ay alimun bihaqiqati ma aqulu laka. Tu. Alimun. Mengetahuilah ya Allah Ta'ala tu
bihaqiqati aku lulaka. Bihaqiqati ma aku lulaka. Tu. Dengan hakikat perkara yang aku katalah bagi engkau. Hakikat itu setakat tu yang aku kata bagi engkau. Hal lain tu aku serah pada Allah Ta'ala. Setakat zahir di sisi aku tu, takat tu lah yang aku tahu. Tu maksud dia. Tu Allah Alam tu. Maksudnya cuma Ustaz suruh saya hurai-hurai kan. Lepas tu saya hurai-hurai. Saya cakap, ini di sisi saya Ustaz. Kalau cakap bahasa Melayu lah. Ini di sisi saya. Apa yang hakikat yang saya faham, saya tahu, saya beritahu tu Ustaz. Selebihnya, itu serah pada Allah Ta'ala. Tu kalau bahasa Melayu kita lah tu. Kalau cakap bahasa Melayu. Bahasa Arab macam tu tadi lah. Kalau bahasa Arab, Haza ma zakartu bihasabi ilmi wa fahmi. Tu dia. Habis itu. Babul awamil dakhilati alal mubtada'i wal khabari. Haza babun aqadahul musannifu wa zalikal babu fi bayanil awamil dakhilati alal mubtada'i wal khabari. Satu takdir Sya'lawi. Sama-sama lagu tu lah. Takdir Sya'lawi Maliki. Syekh Muhammad Alawi dia takdir itu. Haza babun aqadahul musannifu wa zalikal babu. Takat tu. Fi bayanil awamili ad-dakhilati minal alal mubtadi wal khabari. Dah. Tengok. Ini satu bab pada menyatakan awamil, segala amil yang masuk di atas mubtada dan khabar. Amil ni jangan terjemah lah. Nak bagi faham boleh amil tu penyebab. Penyebab boleh. Ikutlah. Haza bermula ini. Ini apa? Al-babu tu nak i'rab jadi apa Ustaz Nazrul? Al-babu tu nak i'rab jadi apa Ustaz Nazrul? Mubtada. Mubtada. Habis haza? Haza tu isim syarat jadi mubtada. Tak nak juga. Macam mana tu? Haza tu mubtada. Al-bab pun mubtada juga macam tu. Isim syarat tu kan. Al-babu. Maksudnya kalau isim syarat, kalau kata haza tu maknanya dia tak ada tempat i'rab. Dah kata isim syarat bukan i'rab. Haza tu memang isim syarat, memang confirm lah tahu. Tapi tempat dia tu tempat i'rab dia apa? Mubtada. Mubtada, okey. Al-bab pun mubtada juga. Mubtada sani. Mana mubtada sani? Bermula ini, bermula bab. Macam tu. Dah kata mubtada. Bermula ini, okey. Bermula bab. Kau tu lah dah. Bermula ini bab. Macam mana? Dia tak cakap tu bermula ini, dia lain dah. Ini lain, bab tu lain. Kalau kata haza babu tak apa dia. Bermula ini, bermula bab. Apa dia? Bab nak jadi apa Ustaz Abdul? Alif lam mim. Zalikal kitabu la. Tu, mula sekali. Zalikal kitab. Bermula ini, bermula kitab. Macam tu Ustaz Abdul? Bermula ini kitab. Dia syarul ilai kan. Memang okey. Tak, saya tanya i'rab bukan tanya musyarul ilai. Iyalah. I'rab lain, tu lain. Doa Quran. Zalikal kitab. Bermula ini, bermula kitab. Macam tu i'rab dia. Ni benda tak ada ni. Ni nampak mudah ni. Yin tahu dah ni, tak apalah. Tu nak bagi nampak ni. Ni kalau kita tak tekan ni, akan datang takut dah terlepas dah. Takut kita kalau tak tekan benda mudah ni, akan datang esok dia payah nanti.
Jadi sakit nanti. Tak baca kitab payah nanti. Sama betul. Tak boleh jawab nak beritahu dah ni. Tak tahu. Baik, tapi pernah sebut banyak kali dah. Hazal babu, bermula ini. Ini apa? Ini bab. Memanglah kita kata hazal tu mubtada. Al-bab tu nak i'rab jadi apa? Dia i'rab boleh 3. Memang dikatakan al-bab tu musyarun ilai bagi hazal. Benda yang tunjuk. Apa ni hazal? Bab. Nak i'rab jadi sifat boleh. Nak i'rab jadi badal boleh. Nak i'rab jadi satu lagi atau bayan pun boleh. Contoh macam ni apa? Kitab Jumiah tu apa yang depan sekali tu? Hazal kitabu. Nampak matan Jumiah mula-mula yang apa dalam matan tu? Hazal bermula ini apa? Ini kitab. Nampak? Kalau matan Jumiah. Kan matan Jumiah dia tulis depan kan? Dalam matan Jumiah tu muka depan sekali. Hazal kitabu al-matnu al-ajrumiyah. Hazal. Al-kitab nak i'rab jadi badal boleh. Nak i'rab jadi sifat boleh. Nak i'rab jadi atau bayan boleh. Boleh 3 i'rab. Kalau sifat tu, itu dah dengar pada buah belah. I'rab jadi sifat tu, biasa saya dengar i'rab jadi badal dengan atau bayannya. Ba'iza saha badalu saha atfu bayanin. Apabila sah kita i'rab jadi apa tu badal, maka sah i'rab jadi atau bayan. Tapi sah juga boleh i'rab jadi sifat juga. Itu dia. Haza tu isim isyarat. Tu buat nama dia. I'rab tadi tak betul. Nama Al-Kitab tu nama dia apa? Dia panggil musyarun ilaih. Benda yang ditunjuk. Musyarun ilaih. Ha tu kalau ikut haza tu bukan isim syarat betul-betul. Ha tu harfu tanbih. Za tu bawa isim syarat. Wah, ni kalau i'rab ni satu-satu ni tak tahu. Kalau ni i'rab satu ni tak luak kitab ni. Tak luak kitab ni. Sifat kepada mana? Sifat bagi haza. Ini yang kitab. Sifat dia nak tunjuk tu. Sebab dia musyarun ilaih kan. Badal apa ni haza? Al-kitab. Tu nanti kita bahas ni lah. Habis. Hazal babu, bermula ini kitab. Selalu saya terjemah gitu. Saya tak ada main mana. Tapi ni nak tanya. Mun'akid. Apa ni? Mun'akidun tu apa? Mun'akidun. Betul kan? Mun'akidun lil awamili ad-dakhilati alal mubtada'i wal khabari. Terjadilah ia ini bab ni. Mu'akidun jadi khabar pada kata hazal bab. Terjadilah ia hazal bab. Lil awamili. Ini li bayanil awamili. Terjadilah ini bab ni bagi menyatakan. Lam tu takluk pada mu'akidun. Terjadi lil awamili. Ini li bayanil awamili. Bagi menyatakan amil-amil. Amil-amil mana? Ad-dakhilati, yang masuklah ia amil. Masuk alal mubtada'i wal khabari. Masuk tu di atas mubtada' dan khabar. Di situ. Mun'akidun apa ni? Mun'akidun maksudnya terangkat. Macam mana? Mun'akidun. Terjadi. Aqadah. Terjadi. Kan aqadah al-musannifu. Apa tu? Wa zalikal babu aqadah al-musannifu. Syekh Taqrir Sya'lawi tu lah. Aqadah. Bukan aqad ni bukan akidah. Baik, mata mana?
Fataghay. Fataghay. Taghayyara. Ya taghayyuran. Taghayyara. Ya taghayyur. Taghayyara ya taghayyuru. Taghayyuru. Taghayyuruhuma. Taghayyuruhuma. Fataghayyuruhuma. Tafriq pada kata dakhilah. Tafriq pada kata dakhilah. Apabila terjadilah amil-amil itu masuk dalam mubtada khabar, tafriq pada dakhilah, fataghayyuruhuma, maka jadi berubahlah oleh kedua-duanya. Taghayyara ya taghyir. Kalau ghayyara nanti itu taghyir. Ghayyara yughayyiru, taghyir kan. Ni taghayyara ya taghayyur, taghayyuru. Taghayyur. Taghayyur. Jadi berubah. Fataghayyuruhuma. Nanti. Maka jadi berubah. Maka diberubahkan akan amilnya. Fatughayyiruhuma. Buat minimal juga apa Ustaz? Fatughayyiru. Fatughayyiruhuma. Apa kena? Maka jadi berubahlah ia. Maka diberubahkan akan dia, akan amil-amil itu, huma, akan keduanya. Maka diberubahkan akan dia, akan amil itu, huma, akan dia, akan mubtada dan khabar. Atau tak kena. Fatugayyiruhuma. Tughayyir. Maka berubah. Fatagayyiruhuma. Depan tu watansahu. Watansahu tu atah pada kalau waqfa sababiyah boleh tak? Sababiyah boleh juga. Maka sebab jadi berubah boleh juga. Boleh mana tu kena tu boleh kira laka tu. Boleh sababiyah boleh. Fatughayyura. Macam yura. Fatughayyira. Kalau fatughayyuru tak jadi sababiyah. Fatafriq. Tapi kalau sababiyah dia kena takdir lah. Maka dengan sebab masuklah mubtada khabar itu, dia kalau sababiyah tu al-mumarrah lah. Tu kes ni aja. Boleh laka tu. Fatughayyura. Lepas tu watan, dia atah pada kata watan sahuhum hukmuhuma. Watan sahu. Kalau baca watan sahu kena baca fatughayyiru lah. Fatughayyiru. Kalau sababiyah fatughayyura. Watan sahu. Apa kita buat mudah. Watan sahu hukmuhuma. Atau pada kata taghayyur. Lagi pula, jadi waw tu apa tu? Bila berubah, lepas tu dia hilang akan hukum dia. Dia segini Ustaz Azul. Dia asal mubtada khabar Ustaz Azul. Asal dia. Dia asal dia mubtada khabar, dia kena rafa'. Betul tak Ustaz Azul? Mubtada rafa', khabar apa rafa'. Bukan apabila dia berubah mubtada khabar, maka dia dihilangkan hukumnya. Bila berubah dia jadi hilang. Jadi waw tu panggil waw apa? Kalau kita kira. Atah. Atah macam atah dah, atah pun. Atah bayan. Atah bayan terus. Baru dengar sekali atah bayan terus. Baru dengar sekali ini pok atah bayan terus.
Sedap dengar Sedap Ustaz cakap atau bayan aku tak sedengar. Sebut sekali atau bayan kot. Bukan atau bayan. Dah tu nak terangkan belakang tu. Dia atau ada banyak. Atau sebab pada musabab ada. Atau lazim pada mazum ada. Banyak atau. Atau apa lagi? Saya nak balik lagi contoh. Kalau contoh ni nampak terus ni. Bila berubah hilang. Makan kenyang. Dah bagi contoh lah tu. Bila makan jadi kenyang. Tu Yim. Atau apa Yim? Atau sebab kena musabab. Kena redak tu. Kalau sebab mana sebab tu sebab? Mana? Tak apa Sebab dia tansakhah. Tak, okey. Kalau tak atas sebab boleh. Okey, mana sebab, mana musabab? Sebab dia tansakhur. Sebab dia faturoi tu. Sebab dia hilang. Sebab makan kenyang. Lazim, kalau buat atau lazim mazum boleh ke tak? Dia sebab musabab lazim mazum lebih kurang je. Tapi dia terbalik. Kalau nak buat sebab musabab, tara itu sebab, tansa musabab. Jangan nak tanya kita je. Pak fikir dulu. Kalau buat lazim mazum, tara yuruhma tu mazum. Tansa tu lazim. Sebab apa siang hari? Kacau. Sebab naik matahari. Lazim daripada naik matahari ada siang hari. Sebab tak? Ni tengok soalan ni batin tak? Sebab apa ada siang hari ni? Sebab naik matahari. Lazim ada matahari, ada siang hari. Jangan nak tanya saya lah, mana lazim mazum tu. Fikir ni. Kita dah ajar lah ni. Sekejap lagi tanya tu. Pelik Jadi dia tanya. Bila tak nampak tu dia tanya lalu. Saya dulu kalau beli tak tanya. Beli tu tu saya tak tanya tu lah. Saya mikir balik rumah. Saya fikir dulu. Tak berani nak tanya. Dia kena jekah tu. Beli. Jangan main. Dia bagi tahu sekali je. Dia lazim ni sebab ni sebab. Dia boleh kedua tu. Lazim mazum sebab musabab boleh. Tapi nak letak mana sebab, mana sebab. Mana lazim, mana mazum. Tu dia. Sebab apa ada siang hari? Sebab ada matahari. Lazim ada siang hari, lazim matahari, lazim ada matahari, maka ada siang hari. Saya ingat contoh tu lagi Bab beli beritahu itu. Bagi mudah contoh tu je. Sebab apa kenyang? Sebab makan. Lazim dan makan mestilah kenyang. Ni pada adat Ustaz Zul kita jangan nak bahas tauhid kat sini pula. Tak juga Ustaz. Lama tu kacau lah. Kita nak bahas lazim mazum dengan sebab musabab je. Jangan nak bahas maksud itu ilmu itu hukum adat Ustaz. Tu kalau bahas tu gak tak usah dah hurai lah. Nampak lagi kan? Mana sebab, mana sebab? Yang tu nampak dah tapi tadi Ustaz kata yang apa? Dia nasah dulu baru dia bertukar lah. Tadi Ustaz yang nampak tak? Nasah dulu kan sebab kita kata, sebab tu kita cakap. Kita nak kira lazim dengan manzum dengan sebab-sebab mana kita nak cakap nasah dulu ke nak jadi berubah dulu. Tu saya fikir tu. Tu saya fikir tu. Jangan tanya kita. Kita nak cakap yang tadi tu nasah dulu, kita nak cakap idafah apa. Kita tak tahu pun sebab-sebab. Okey, kita boleh sebab-sebab boleh. Lazim manzum boleh. Tapi benda sama ke sebab-sebab lazim manzum? Dia tak sama. Tapi kita suruh fikir dulu tu. Kalau kita gini, kalau kita kata sebab apa berubah mubtada khabar? Kena tak? Sebab apa hilang? Sebab apa hilang hukum? Sebab apa hilang hukum mubtada khabar? Sebab berubah mubtada khabar. Tak? Lazim daripada berubah mubtada khabar, maka hilang hukum mubtada khabar. Nampak tak? Okey. Dia sebab dia terdahulu pada musabab. Malzum dia terdahulu pada lazim.
Sebab tu kita kata nasih tu panggil lazim. Tayyirumah tu panggil malzum. Lazim daripada hilang hukum tu, maka berubahlah mubtada khabar. Tu bikin diri ya. Panjang mah ni. Siap lah. 80 dah. Itu mula esok lah. Dia kata babul awami ni. Wallahualam. Duk main situ. Wow tu boleh buah belaka tu. Wis. Dia banyak Ustaz kalau kita kira, kalau ikutkan dalam wow ni. Kalau nak main betul-betul dia ada banyak wow. Dia memang atas belaka dah. Tapi atas tu atau apa, dia ada banyak lagi. Kalau dalam mantik tu dia banyak kalau kita sebut atas atau lazim mazul sebab musabab atau apa lagi ada lagi tu, lupa dah. Tapi kalau betul-betul nak main tu, kalau kita kira betul-betul tu, dia sebenarnya daripada awal kitab tu kita boleh bahas semua. Tapi kalau kebanyakan nak jadi atau lazim mazum sebab musabab tu, kebanyakan dia nak jadi tu dekat dalam Quran tu banyak wow tu kena perhati. Banyak yang wow tu itulah sebenarnya. Tak tahu. Waalaikumsalam tu wow. Apa? Waalaikumsalam tu wow pun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wow pun. Kalau kita kira apa? Wow. Atau boleh ke tak? Assalamualaikum. Kalau atau Assalamualaikum, asal waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Wassalamualaikum. Wow tu wow apa? Kalau nak fikir balik. Kalau nak pergi atas, orang atas salam, nak atas mesti ada ayat sebelum dia. Atau pada assalamualaikum. Dia nak bagi wow tu atas satu yang mahzuf boleh. Atau wow istinah boleh. Wow istinah kita kata wassalamualaikum. Wow tu wow istinah sementara tu istinah. Bukan istinah limayan tak. Itu kena kira. Dulu saya fikir gitu tak? Belum mengaji Nahu, saya fikir semua tu. Saya fikir. Betul, saya fikir. Kita mengaji tu, kita fikir. Wah ni wah apa betul. Orang mula-mula kalau nak mengaji Nahu, mula-mula pelajar nak mengaji Nahu mula-mula, dia kena fikirkan. Benda tu wah tu apa? Sebab apa ada ni? Sebab ada ni. Kita buat persoalan, tapi jawapan tak dapat lagi Ustaz. Biar fikir soalan dulu. Kenapa wah jadi macam ni Kita jumpa marhaban bikum. Tuan-tuan Lepas tu kita fikir, kenapa dia pada nasab nampak? Sebab dia kalau orang mula-mula kalau orang minat Nahu, dia akan kaji tu dulu. Kenapa ada baris rafa'ah macam ni dia mula-mula nak kita nak asah ilmu Nahu tu, dia kena fikir dulu. Jangan fikir terjemah tak tuan. Kalau fikir terjemah dia kita tak luas sangat. Maksudnya sekadar terjemah je. Tapi bila kita kaji kata kenapa dia rafa'ah, kenapa dia nasab, mana otak kita nak kembang tu. Kalau ustaz fikir itu maknanya boleh berjaya gitu, boleh jaya. Kalau nak fikir assalamualaikum jadi apa syukran. Orang tanya syukran tu apa syukran Ustaz. Ustaz, afwan. Siapa cakap afwan? Syukran Ustaz. Syukran ni kenapa macam nasab dia kenapa tanyaan tu? Lepas tu Ustaz banyak. Syukrannya jadi maf'ul mutlak bagi fi'il yang mahzuf. Ashkuru syukran. Itu dah. Aku mengucapkan terima kasih. Maksudnya ashkuru syukran. Asal begitu. Jadi maf'ul mutlak bagi fi'il yang mahzuf. Itu pun kita boleh i'rab. Nampak? Itu pun kita boleh i'rab. Nampak? Itu pun kita boleh i'rab. Sama? Kita takdir. Bila nasab ni dalam mindset tu apa? Dia bukan rafa' khabar dah. Dia bukan bab rafa' dah. Dia mesti bab nasabnya. Nampak tak? Kita fikir cara tu. Ustaz Abali ajar dulu, ada ajar ni. Fikir nasab. Nasab tu ada berapa banyak kategori. Ada hal, ada maf'ul mutlak, ada maf'ul lil ajlih. Maka kita tengok perhati balik.
Dia payah, dia kena kira semua tu. Tapi rajin telah lah, Ustaz Azul. Rajin telah kitab tu. Dia tak boleh biar itu lah. Kalau biar tu boleh. Tapi makan masa sikit. 5, 6, 7 tahun. Ni minta maaf cakap. Kalau betul-betul nak buat itu boleh, Ustaz. Ustaz dengar je, boleh. Tapi 7, 8 tahun tu, lebih lambat sikit. Kalau yang telah sikit, lebih sikit, paling kurang 3, 4 tahun tu, insyaAllah dia boleh. Tu cerita dia lah. Habis. Tengok kitab. Lepas tu saya beritahu, kalau nak boleh betul-betul nahu ni, kena telah lalu lah, kena tengok kitab. Kalau tak tengok kitab, sampai masa mengaji, buka kitab. Sampai masa mengaji. Lepas tu tutup, buka kitab. Tutup kitab. Itu insyaAllah lah lambat sikit lah. Saya beritahu awal lah. Pick up macam mana power otak pun, dia tak akan boleh dengan 3, 4 tahun tu. Jarang lah. Melainkan usaha dia. Usaha dia kena tengok. Dia bukan macam ilmu biasa kan. Best. Muka surat 10. Baca tak? Nak sambung hal tu syubhatul khamisatu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Qalal mu'allif. Dah habis dah yang keempat itu. Cuma Ustaz dengar rakaman tu sikit kan. Apa ni? قال المؤلف ونفعنا به في علومه دارنا العظيم والشبهة الخامسة قالوا لو كان العالم حادثا لاحتاجوا لموجب يخصه بوقت حدوثه دون غيره ذلك الموجب ليس مجرد الصانع إذ لو كفى ليس مجرد الصانع خبر ليس مجرد الصانع إذ لو كفى علة لازمة مصاحبة المعلوم مصاحبة لازمة مصاحبة لازم takkan nak kata lazim ya tak ada dah. لازم مصاحبة lah. Musahibatu. Pada kata lazimah. لازم مصاحبة المعلول له فيلزمه Zamuhu boleh, zamahu. Kalau zamahu ni boleh, tapi nak kena takdir banyak tu. Zamuhu tak? Kita bagi pasal babiah tu. فيلزمه العدم فتعين أن فتعين أن الموجب أمر آخر. Apa? Akhara. Amrun akharu. أمر آخر. فإما قديم فيتم أما يتم silap فيتم مطلوبنا فيتم مطلوبنا أو حادث فيحتاج أيضا لموجب وهكذا قلنا هو ضلال جاءكم من النفي الاختياري من نفي الاختياري الذي هو المرجوح. مرجوح ada waw والمرجح والمرجح في كل حادث وربك يخلق ما يشاء ويختار لا يسأل عما يفعل وتنزه وتنزه في macam وتنزه
Kalau macam watan ziu tu dia kena ada mubtada khabar Ustaz. Lepas tu macam tanazah tu. Watanazzaha an doikit ta'thiri. Diqil. Diqit ta'thiri. Picit. Kalau bahasa Jawi dulu panggil picit. Sempit lah. Sempit. Memicit. Kalau dalam bahasa kitab Syekh Ahmad Fatani. Memicit. An diqit ta'thiri bitta'lili. Awit tabi'i. Walikhtiyari dhatiyi la yahtaju limujibin. Tengok. Payahlah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulubihi fi darain amin ya rabbal alamin. Wa syubhatul khamisatu dan bersyubhat yang kelima. Ni perkataan ahli falsafah lagi ni. Ni perkataan ni ahli falsafah lagi. Lau kana al-alamu hadisan. Jikalau adalah ia alam itu hadis, baharu. Baharu ni maklumlah. Al-mawjud ba'da adam. Al-mawjud ba'da adam. Kita dah bahas umur lah tu. Lahtaja limujibin. Nescaya berhajatlah ia alam itu limujibin. Kepada yang mewajibkan. Limujibin ni nak terjemah ke mana? Kepada yang menyebabkan. Kepada yang menentukan. Tulis. Mujib dengan mana? Mukhassis. Kepada yang menyebabkan, yang menentukan. Mudah kata. Lahtaja limujibin. Lahtaja ila. Sebab dia ta'diyah. Yahtaj. Madah ihtaja ni Ustaz Nuzul. Dia muta'adi kepada ila Ustaz Nuzul. Lepas tu kata lam dengan mana ila Ustaz Nuzul. Nampak tak? Nampak tak? Ni harajah ni kata tahu. Lam dengan mana ila. Nescaya. Berhajatlah ia. Berhajatlah ia yang alam itu kepada mukhassis. Kepada yang menentukan. Mujib mana sifat? Ya khussuhu. Yang menentulah ia mujib. Hu akan dia akan alam. Tu dia. Ya khussuhu tu jumlah ya khussuhu jadi sifat pada kata mujib. Baik. Menentulah mukhassis tadi bagi alam tadi tu biwakti hudusihi. Dengan waktu bagi berlakunya alam. Duna ghairihi. Ini selain daripada waktu. Apa dia nak cerita? Macam mana? Tengok contoh. Jadi bila kita kata gini. Seperti mana kalau Tuhan menentukan waktu siang hari, maka dia tak menentu waktu malam. Pandang Ustaz. Ini Ustaz. Dia nak menghadkan. Dia kata bila dia nak cerita apa sini? Bila dah menentukan alam, maka berhajatlah alam itu kepada yang menentukan dia. Betul lah. Kan? Ya, yang menentukan ia tu. Tapi biwakti hudusi. Dengan waktu, dengan masa berlakunya. Berlaku alam. Tapi tidak ghairi, tidak yang lain daripada waktu. Contoh, kita bagi contoh gini. Kalau Tuhan mukhassis tu. Ni dia punya pemikiran ya, Ustaz Azul. Saya jawab tu tak saya cerita faham soalan. Jadi dia kata bila Tuhan tu dah menentukan siang,
maka tidaklah dia menentukan benda lain duna ghairihi. Nampak? Dengan waktu yang lain. Bila dia tentu waktu siang, tak tentu waktu malam. Tu siang. Nampak? Itu kena tulis Ustaz Nuzul. Takut tak faham ni jangan datang. Kena tulis kat tepi. Maksud dia apa kat situ? Wa zalikal mujibu. Jumpa lain, nampak Ustaz? Dan bermula demikian itu yang mujib tu. Yang menentukan tu. Mujib dengan mana? Mukhasis lah. Dia kata. Menyebabkan. Tapi kalau kata mujib yang mewajibkan ni tak. Dia terjemah tu tak pernah sedap. Haji Yaakob. Apa mujib? Ini mukhasis. Kena takdir lah. Haji Yaakob. Mukhasis. Ni payah kita ni. Dan bermula demikian itu yang menentukan itu tu. Zalikal mujib tu. Laisa mujarrada sani'i. Kok tu lah ada bagi. Kalaulah dia kata Tuhan tu yang menjadikan siang hari tak menjadikan tak menjadikan malam. Maka demikian itu mukhasis itu laisa mujarrad as-sani'i. Tidaklah ia al-mukhasis tadi tu, al-mujib tadi tu semata-mata yang menjadi. Nampak sana? Ni gini sana. Kalau dia menjadi sehari, dia tak jadi malam, tak jadikan malam. Maka dia tu tak semata-mata dikatakan pencipta. Nampak tak? Dia punya ayat nampak tak? Dia ikut tu. Tak dikatakan itu pencipta. Nak pencipta mestilah menjadikan siang dan hari. Siang malam kan? Menjadikan siang dan menjadikan malam. Apabila dia menentukan siang, dia tak menjadikan malam. Tu tak dipanggilkan semata-mata pencipta. Tu maksudnya. Nampak tak? Tengok. Sebab apa? Kok tu pula dah. Nampak dia ikut ni pula dah. Izlau kafa illatan lazima musahabatul ma'luli lahu. Kok tu dia pergi weh? Ni pelik Dan apabila memadailah ia semata-mata menjadi tu, maka illatan jadi ilat. Akan ilat. Lau kafa illatan. Jikalau memadailah ia mujarradus sani itu ilat, jadi ilat. Lazima musahabatul ma'lul. Lazimlah oleh menyertai dengan maklul. Menyertai bagi maklul. Lahu akan dia. Akan mujarradus sani'. Apa maksud dia? Payah je. Nampak? Dia je ni. Jadi bila dia dah kata begitu. Soalan gini kan Ustaz. Dia nak cerita kata bila dia dah jadikan ilat. Maka maklul tu menyertai sekali lah. Dia kata. Contoh lagu ni Ustaz ni. Gerak cincin. Gerak anak jari. Gerak jari itu ilat bagi gerak cincin. Nampak ni soalan? Contoh ada cincin. Itu gerak jari. Gerak jari itu ilat bagi gerak cincin. Nampak tuan-tuan? Dia punya i'tiqad dia punya apa? Fahaman dia. Bila Tuhan tu dah gerakkan jari, maka cincin tu ikut sekali. Nampak tuan-tuan? Kau tu tengok. Tengok. Lepas tu dia kata, memadailah ia mujarradus sani' tu. Jadi ilat. Jadi sebab. Apabila adalah ia mujarradus tu jadi ilat, maka menyertailah maklul baginya. Lahu tu dia panggil ta'diyah pada maf'ul. Maka lazimlah oleh menyertai. Nampak? Maka lazimlah oleh menyertai maklul itu akan dia, lahu tu akan mujarradus sani'. Lazim apa? Contoh kita kata. Gerak jari. Gerak jari tu bagi gerak cincin. Cincin tu panggil maklul. Gerak tu panggil ilat. Jari kita gerak, tuan-tuan. Maka maklul bergerak ke tak? Maklul ya? Gerak
Tu dia. Ha. Kemudian tafriq dia fayalzamu al-adamu. Kok tu lah dah. Maka melazimilah akan mujarradus sani' tu. Al-adamu oleh ketiadaan. Dia kata lazim lah. Maksudnya, dia pun boleh tak ada jugalah. Dia kata mujarradus sani' itu tak ada juga. Dia tengok. Maka lazim akan itu al-adam. Nampak? Dia nak pergi punah. Dia nak pergi rosak kita. Mula-mula dia kata tu, okey. Kalau begitu, kalau ilat tak ada, maklum pun tak ada. Kok tu dah. Fayalzamu, maka melazimilah akan dia, akan mujarradus sani'. Mujarradus sani' tu apa? Iaitu yang semata-mata menjadi tadi tu. Oleh ketiadaan, oleh tak ada. Lazim. Lazim mazum. Maksudnya nampak? Mestilah. Ibarat dia seperti gerak jari dengan gerak cincin. Tengok. Fata'ayyana annal mujiba. Dan menentulah oleh bahawasanya al-mujiba itu mukhassis itulah. Yang menentu itu tu dia panggil amrun akharu. Ini suatu perkara yang lain. Dia nak cerita kata benda mujib tu, benda yang mukhassis itu perkara yang lain. Dia tak masuk kata dalam illat dengan maklul, tak masuk. Kok tu lah dah. Tengok. Fa imma qadimun. Panjang lagi ni. Ada kalanya qadim. Fa imma qadimun. Berapa 9 Ustaz? Panjang ni. Tak sambung esok lah Ustaz. Sambung esok. Lepas tu tadi telajak tadi tu, main nahu tadi. Allah, tak perasan tadi tu. Esok tebah balik. Dia panjang lagi tu, nak kena hurai lah tu. Ni. Bukan mudah ni, payah agak ni. Ni kan lajak ni. Sambung esok Ustaz Ustaz Nuzul pun dah pening lah tu. Tadi duk main nahu banyak sangat tu. Jadi kan ni. Dia dua ilmu yang berbeza tapi duduk payah. Semua kena pakai otak saja. Kena banyak mikir. Selamat kita sambung esok lah tak? Fata'ayana ana mujibah amru akharu wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bahas esok lah. Semua ini sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan halatan thayyiban. Wa qubula wa salatan dawri'an ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ini Ustaz Nuzul okey tak?